Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat huraian seterusnya. Yang dikatakan haram sembahyang sunat yang tak punya sebab ya dan tidak menyertainya. 5 waktu. Pertama tadi, haram itu haram yang macam mana? Khilaf ulama. Ada yang kata makruh tahrim, iaitu berdosa. Inilah yang muktamad. Ada yang mengatakan makruh tanzih. Inilah yang dikatakan tidak berdosa. Tapi tidaklah masuk pada haram yang betul-betul haram. Maksudnya larangan yang kuat, tidak ya. Tapi dia hampir kepada yang haram itu. Dalam istilah usul dipanggil makruh tahrim. Semua larangan yang kita sebutkan ini hanya berlaku di luar Makkah. Untuk di Makkah sahaja, atau tidak di Madinah. Tidak ada waktu yang dilarang secara mutlak kerana kemuliaan dan keagungan Makkah. Sebab itu kalau kita nak solat selepas subuh pun tak mengapa. Nah, ini secara umum. Baik, solat-solat sunat ini supaya kita tahu yang kita sebut tadi. Ini kan solat sunat yang tidak mempunyai sebab, nah, atau yang menyertainya bersama. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Solat-solat sunat ada kategori dia. Satu, ada waktu yang tertentu. Contoh, solat tarawih, solat witir. Solat tarawih bulan Ramadan, solat witir bila? Waktu malam. Sebab yang tertentu. Tadi kan kita sebut sebab yang tertentu dan tidak ada sebab yang tertentu. Mari kita lihat. Tidak ada waktu tertentu dan tidak ada sebab tertentu. Solat sunat mutlak. Sebahagian ulama menyebut solat sunat tasbih. Tasbih semata-mata gitu. Ya. Walaupun yang mutlaknya, yang masyhurnya mutlak sahaja. Baik, yang sebab tertentu ni apa sebabnya tu? Ada lagi kategori lebih dahulu daripada solat tu yang kita sebut tadi tu. Sunat tawaf. Dia lebih dahulu daripada solat kan sebelum sunat tawaf sebelum kita nak solat sunat tawaf kan tawaf dahulu. Itu sebabnya. Sebab kita tawaf, tu yang kita solat sunat tu. Itu. Tahiyyatul masjid. Kenapa? Masuk masjid dulu kan kita barulah sunat tahiyyah. Solat sunat wuduk kan berwuduk dulu baru solat sunat. Ini dalam kategori ada sebab. Maksudnya ada sebab yang mendahului solat itu. Solat sunat tawaf kerana didahului oleh tawaf. Solat sunat tahiyyatul masjid kerana didahului oleh masuk masjid. Kan dan solat sunat wuduk kerana didahului oleh wuduk. Gitu. Ada sebab, sebab ini sama dengan solat gerhana matahari. Maksudnya, gerhana matahari itu kita sebab. Sebab sekali. Dan gerhana bulan. 2 gerhana itulah. Ada juga sebab selepas solat istikharah. Selepas kita solat istikharah. Dan solat sunat ihram. Solat dulu. Solat dulu. Baru kita ihram. Bab haji, umrah dan sebagainya. Solat sunat mutlak, itulah yang kita sebut dengan solat sunat istikharah tadi tu. Tidak ada waktu. Yang ini yang tak boleh. Yang ini yang tidak boleh. Solat dalam waktu yang kita sebutkan tadi tu. Baik. Bagaimana kita nak mengetahui kaedah waktu terbit matahari dan solat sunat isyraq dan duha? Saya dah sebut tadi dah. Cuma ni sekadar untuk lebih jelas. Ini masuk waktu subuh. Senang-senang kami di Semenanjung ni pukul 6 lah. Kalau di Sabah pukul 5 apa awal nah. Baik. Rentangkan waktu dia 1 jam 20 minit daripada masuk waktu subuh. Jadi pukul 7:20 ni dah kata waktu syuruk tu, terbit matahari tu. Jangan solat dulu. Tunggu sampai naik matahari tu setinggi galah ataupun setinggi tombak. Hitungan modernnya 16 ke 17 minit. 16 ke 17 minit. Kita ambil 17 untuk ihtiyat hati-hati. Bila tambah 17 minit, berapa? Pukul 7.37.
7.37 ni, inilah dia waktu apa? Masuk waktu solat sunat isyraq. Sebahagian ulama kata solat sunat duha sendiri terus pun tak apa. Boleh. Boleh. Tak boleh yang tak sembahyang. Sembahyang isyraq lah dulu elok pasal dia masa dia hanya 15 minit. Karena untuk duha ni kan panjang sampai lohak nanti. Tengok lu ada tak kitab ni. Tuan-tuan, ni buku ni semua cerita tentang solat rawatib, tapi ada tambah 3 solat. 1 solat sunat isyraq, 2 solat sunat duha, 3 solat sunat awabin. Nanti insya-Allah dalam daurah kita saya cuba untuk cerita juga 3 solat ini. Dan rawatib juga insya-Allah. Ya, supaya tuan-tuan dapat tahu juga dan dapat manfaat juga. Tapi nak lebih tengok juga tadi ya. Anugerah Allah dalam solat rawatib boleh dapatkan daripada dari ilmu. Tuan-tuan kita ni di samping kita belajar bagus, kita mengajak bagus, tapi biarlah ada saham kita di akhirat dalam bentuk amalan. Antaranya apa? Antaranya sembahyang sunat. Ya, saya dalam awal Muharram hari itu dijemput untuk bagi macam tazkirah ringkas lah. Dan saya ajak semua kita supaya punya satu azam. Tuan-tuan, puan-puan banyak azam. Tapi satu azam ni apa dia? Kita nak hari-hari kita dapat sebuah rumah dalam syurga. Azam ni. Kita nak anak kita pandai, bagus. Azam kita nak dapat kerja bagus, elok. Nak mencapai target berniaga sekian-sekian, keuntungan sekian-sekian, bagus. Alhamdulillah. Itu semua untuk dunia lah. Tapi untuk akhirat tu, kena ada juga lah azam. Saya ajak kita semua hari-hari dapat supaya kita dapat sebuah rumah dalam syurga. Rumah lah ni, kuih mahal lah ni. Di KK, saya tak tahu, lebih kurang kan. Di Keningau pun sama. Beaufort. Tawau Sandakan. Tempat kami ni lagi lah, Masya Allah. Berapi orang kata rumah. Masya Allah. Tuan-tuan, di syurga lagi mahal. Tapi kita boleh dapat dengan kerjakan 12 sembahyang sunat rawatib. Kalau dan sahabat. Tapi untuk awal ini tolong hafal dulu. 12 rakaat rawatib muakkad ini paling kurang. Kalau campur muakkad dengan tidak muakkad 26. Cuba ingat 12 ni dulu. Jangan tinggal. Whatever. Kena buat. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum lahak. 6 dah. 2 rakaat selepas lahak. 8. 2 rakaat lepas maghrib. 10. 2 rakaat lepas isyak. 12. Tu paling, orang kata paling common lah. Jangan minta diskaun lagi. Masya Allah. Boleh nak? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum lahak. 2 rakaat lepas lahak. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isyak. Semua 12. Ini bukan termasuk semua solat rawatib. Ini kita cerita rawatib yang muakkad saja. Yang sebelum masak 4 rakaat tu besar pahala. Cuma tak termasuk dalam muakkad lah. Apa beza muakkad tidak muakkad? Muakkad ni tuntut sungguh-sungguh. Sehingga Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tinggal, Nabi akan qada. Kalau tidak muakkad, Nabi ada juga tinggal. Ni kita cerita orang yang malas macam saya ni. Paling kurang 12 ni jangan tinggal lah. Kalau tak buat hak lain pun, hak ni jangan tinggal. Ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum lahak. 2 rakaat lepas lahak. 2 rakaat lepas maghrib.
2 rakaat lepas Isyak. Nah, ada kesempatan waktu, saya akan cerita lagu mana cara solat dia dan bagaimana cara. Ingat tu dulu. InsyaAllah. Apa orang yang sembahyang lagu ni apa? Buniya lahu baitun fil jannah. Riwayat yang lain, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan uh, bina sebuah rumah dalam syurga untuk dia. Masya Allah. Kata Sayyidatina Ummu Salamah, "Fama barihtu usalli hunna ba'd." Lepas aku dengar Nabi kata siapa sembahyang 12 rakaat ni, setiap hari Allah akan bina rumah, sebuah rumah dalam syurga, atau dibinakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Kata Sayyidatina Ummu Salamah, aku tak pernah tinggal. Sejak dengar Nabi habaq ni, saya tak pernah tinggal. Kita pun samalah nak. Setiap hari dapatlah sebuah rumah dalam syurga. Esok hari buat lagi dapat lagi sebuah rumah, 2 buah rumah. Balik korang seronok lah. Kita nak balik kampung ni pasal apa seronok? Pasal ada benda yang nak tunggu kita. Rumah kita, tak pun rumah pak mak kita lah. Kebun, derian, rambutan, manggih dah ni. Cempedak lah ni, duk musim tempat kami ni. Seronok lah pasal ada benda hak tunggu kita. Sama lah juga kita balik. Bila meninggal nanti, ada syurga. Ada rumah menunggu kita dalam syurga. Milik kita. Mana kita kerjakan. Tuan-tuan, lagu ni lah. Maksud kata azam kita. Kalau kata kita main masjid, orang dah sembahyang lohak, tak dan lah kata buat 4 rakaat sebelum lohak, ada cara dia. Kita boleh buat 8 rakaat lohak, hak qabliyah tu bawa pada ba'diyah. Boleh? Boleh. Pasal kita tak mau tinggal, walaupun tadi memang caranya bila masuk masjid orang dah solat lohak, kita jangan pula seorang-seorang sembahyang qabliyah walaupun pahala besar. Pasal lohak tu wajib, hak ni sunat, kita kena ikut. Pasal ni lebih besar fardu. Yang kedua ni kan solat berjamaah. Tapi boleh tak kita nak solat qabliyah tu lepas ba'diyah? Boleh. Ada cara dia. Mudah-mudahan kita akan jumpa dan mudah-mudahan dan kita syarah insya-Allah. Ini lebih kurang pukul 6 subuh tadi tu. Tunggu sampai 7.20 syuruk. Masuklah waktu apa? 7.20 syuruk. Lepas tu tambah 16 minit lagi. Solat sunat isyraq. Dapatlah pahala. Pahala pun haji dan umrah. Baik. Ini lebih kurang yang saya sebut tadi tu. Solat-solat jangan tinggal. Semua besar-besar pahala. Di samping rawatib. Solat sunat isyraq 2 rakaat. Duha. Paling kurang 2 atau 4 rakaat. Paling bagus 8 lah. Awabin 6 rakaat. Isyraq ini pahala dia 1 haji 1 umrah. Duha pahala dia seperti menggantikan sedekah. Pasal setiap ruah tulang, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua dapat di-cover dengan 2 rakaat solat duha. Allah. Besar pahala. Sempat-sempatkanlah diri kita. Jangan tunggu waktu kosong. Bila tunggu waktu kosong, payah nak jumpa. Kita yang sempatkan diri untuk kita buat. Ganti sedekah 360 sendi ni, perlu kita sedekah dan buang kahak dan buang duri di jalan tu besarkan pahala. Ganti kalau kata nak samakan pahala tu, itulah dia 2 rakaat duha. Masya-Allah. Dah 2 dia cover 2 dah tu. Diampunkan dosa, dicukupkan rezeki, dibina rumah dalam syurga. Masuk syurga, pintu namanya Ad-Duha. Kan pintu orang rajin puasa namanya Ar-Rayyan. Orang yang rajin bersedekah As-Sakhawah. Ni orang yang rajin solat duha, Ad-Duha. Tambah lagi Awabin. Pahala ibadah 12 tahun diterima Allah. Mudah-mudahan saya dan cerita mudah-mudahan. Baik, mari kita tengok saat fadilat solat sunat isyraq yang tadi itu. Hadis ni saya dah baca tadi. Tadi saya dah baca, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian mendirikan sembahyang 2 rakaat iaitu solat sunat isyraq ataupun duhana,
maka seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Nabi mengatakan tamatin tamatin tamah, sempurna 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 pahala haji umrah tadi. Cara dia lagu ni, pukul 6 tunggu sat, 7.20 baru kita sembahyang, solat isyarat, dapat ganjaran satu haji dan umrah. Cara dia lagu ni, cara dia, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu cara dia seperti sembahyang macam biasa. Baik. Mari kita tengok pasal ke-35. Tempat sakta, berhenti saat, berhenti sebentar dalam solat. Saktatus salati sittatun. Sakta ataupun berhenti sebentar dalam solat ada 5, ada 6 tempat. Baina takbiratul ihrami wa du'a'il iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar, berhenti saat. Allahu Akbar. Dah gitu. Jangan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang laju lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillah terus. Yang mana satu takbir, mana satu doa iftitah. Wa baina doa iftitah wa ta'awudz. Antara doa iftitah dan ta'awudz, a'udzubillah. Wa ana minal muslimin. Tisat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Antara Al-Fatihah dan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sat, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Mula baca Fatihah. Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Antara akhir Fatihah dengan membaca amin. Waladdallin. Berpisah. Amin. Gitu. Wa baina amin wa surah. Dan antara membaca amin dan surah. Amin. Berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Gitu. Wa baina surati war-ruqa. Antara baca surah dan ruqa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Berhenti sat. Ruqa. Itu namanya saktah, berhenti sat. Pasal ke-36, tempat wajib tamak-ninah. Tamak-ninah berhenti sat, tak bergerak tubuh kita. Faslun. Al-arkanul lati talzamu fi tamak-ninatu arba'atun. Rukun-rukun sembahyang yang wajib melakukan tamak-ninah padanya ada 4 perkara. Ar-ruku', ruku', tamak-ninah. Apa maksud tamak-ninah bila ruku'? Jangan bergerak dalam masa 1 saat. Dalam masa 1 qadar subhanallah, jangan bergerak. Walaupun lepas itu bergerak, tak batal. Tapi ada 1 saat jangan bergerak. Itulah nama tamak-ninah. Wal-i'tidal, i'tidal pun sama. Was-sujud wa dulusu as-sajdatain. Duduk antara 2 sujud. Contohnya orang i'tidal dia bergerak-gerak. Kalau tak ada lah 1 saat berhenti, batal sembahyang dia. Kecuali dia ada penyakit apa tak tahu yang bergerak-gerak tu kan, Parkinson apa. Kalau tak, dia kena wajib berhenti sat. Lepas dia nak bergerak, tak batal. Kita cerita tak batal, bukan boleh tapi tak batal. Benar? Dia mesti. Jangan bergerak seluruh anggota badan kita ni, anggota dia berhenti. Itu namanya tamak-ninah. Maksud tamak-ninah, at-tamak-ninah tu hiya sukunun ba'da harakatin bihaith yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tamak-ninah adalah tenang, berhenti sebentar dan tidak bergerak. Setelah bergerak dalam pergerakan rukun fi'li, di mana semua anggota badan tetap pada tempatnya dengan qadar subhanallah. Itu yang sat dia. Walaupun lepas tu dia bergerak lagi. Tapi tadi dia dan subhanallah sat. Sah solatnya. Khusyuk tak khusyuk tu cerita lain. Kalau sah, sah. Pasal ke-37, sebab-sebab sujud sahwi. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Saya lupa sembahyang, lalu kita sujud sahwi.
Bila nak lakukan sujud sahwi ni, lepas daripada tahiyat akhir dan sebelum salam. Kita sujud sahwi, sujud lagi. Sujud 2 kali, duduk atau sujud macam biasa dan kita baca, ada bacaan biasa lagi kita tengok. Pertama, tarku ba'din min ab'adis salah atau ba'dil ba'd. Meninggalkan sebahagian daripada sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang. Apa dia contoh? Contoh, membaca tahiyat awal, kemudian doa kunut dan lain-lain. Dan sebahagian sunat ab'ad itu. Dalam sunat ab'ad, dia pun lupa juga. Contoh dalam sunat ab'ad, kunut. Lupa lagi dia baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang di belakang tu. Hak tu salawat dia lupa. Kena juga ya. Daripada sunat ab'ad, dalam sunat ab'ad tu, dia pun lupa juga. Allahu Akbar. Lupa dia atas lupa ni. Masya Allah. Saya nak ijazahkan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, siapa yang ikut ni, satu amalan supaya kuat ingatan. Ini kita cerita lupa ni kan. Salah satu amalan yang guru kami ajarkan kami, supaya kuat ingatan, sebelum kita buka kitab, mengaji kitab ya, membaca kitab ke, membaca kitab pelajaran ke, kitab agama ke, dia buat lagu ni. Tangan ni, ini petua ya, ini bukan daripada hadis, daripada Quran, tak ada. Bukannya, ini daripada petua ulama, sangat bagus kita amalkan. Sebab tak ada pun dalil kata haramnya, macam kan bagus, dan ini mujarrad ulama-ulama, mungkin mereka mendapat ilham Rabbani yang baik daripada Allah. Itu bermakna, tak semestinya apa yang Nabi tak lakukan, kita tak boleh lakukan. Ini cerita panjang dalam bab at-tarku. Baik, antara ketua, para alim-alim kita, sebelum nak baca kitab mengaji, tangan ni, buh di atas kepala. Tangan kanan, buh atas kepala. Ketika membaca ayat yang ke-6 dan ke-7, surah Al-A'la. Bacaan ayatnya, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ketika menyebut fala tansa, tangan kanan buah lagu ni. Saya buat dahulu ya, tuan-tuan kalau nak dapat ijazah boleh juga ikut start lagi. Saya buat dahulu ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Itu. Itu dibaca 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa. Tapi mula-mula lagu tu, saya tunjuk ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Baca 7 kali. Boleh tuan-tuan tengok saya dan cuba ikut untuk dapat sanad ni nah. Boleh sedia semua? Ni tak diulang ni hari ni saja. Nah. Jadi tuan-tuan kena ikut saya. Pasal kita live ni. Ni bukan apa nama rakaman ni live macam tu. Boleh bersedia semua? Sekali ya kita buat. Saya tunjuk dulu, jangan buat dulu, saya tunjuk. Sanuqri'uka fala tansa. Bila disebut fala tansa, baru letak tangan kanan atas kepala kita. Jangan kepala orang, kepala kita. Saya baca sekali saja. Tuan-tuan bacalah 7 kali kat rumah. Boleh ya? Baik. Saya tak ulang dah ni. Baik. Tuan-tuan ikut saya. Dekat rumah masing-masing. Tangan kanan. Dah bersedia semua? Sama-sama baca ya? 1, 2, 3. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Saya ijazahkan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, ustaz, ustazah yang ikut saya buat tadi. Baik. Untuk anak-anak yang tak hafal lagi sanuqri'uka fala tansa tadi tu, kita pegang kepala anak-anak. Baca 3 kali. Kalau dia berebut sangat, baca sekali ataupun 3 pun tak apa. Pasal dia tak hafal lagi. Saya takut satu ya, dia hafal, kita tak hafal. Saya kira dia kat kepala kita. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, ada kemujaraban. Kalau pengalaman saya sendiri, insyaAllah. Karena amalan ini berasal daripada
Syekh Saleh Al-Ja'fari. Tuan-tuan yang mengaji di Mesir tahu sangat. Seorang wali Allah besar, seorang imam 20 lebih tahun menjadi imam dan mengajak di Al-Azhar University. Universiti Al-Azhar. Ya. Sampai sekarang makam beliau diziarahi kerana jasa baktinya kepada orang Mesir secara khusus, mahasiswa Universiti Al-Azhar secara khusus, juga ulama-ulama dan semua penuntut ilmu di dunia. Kerana yang mengaji di Mesir dan mendapat ilmu daripada kitab-kitab syarahan beliau. Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ha? Kemudian anak murid beliau adalah As-Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas al-Maliki. Kemudian turunlah kepada anak murid beliau, anak murid yang lain dapatlah pada kami, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Athani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Mengerjakan sesuatu yang kalau dikerjakan dengan sengaja batal. Tapi tidak batal jika dilakukan dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Nanti kita tengok. Ada tak contoh di luar nanti? Di syarah nanti kita tengok ya. Baik. As-salisu naqlu ruknin qawliyin ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qawli bacaan bukan pada tempatnya. Nanti ada syarahnya. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ah imali az-ziyadah. Melakukan rukun fi'li perbuatan dengan sangkaan menambahnya. Ada syarah, mari kita lihat. Apa dia sunat ab'ad? Contoh, tidak membaca doa kunut dalam solat subuh. Nah, dalam doa kunut tadi, lupa lagi baca. Tidak membaca mana-mana perkataan dalam rangkaian doa kunut. Seperti tertinggal membaca Allahumma hdini fiman hadait. Doa kunut tu dah sunat ab'ad. Dia pun baca Allahum fiman hadait. Allahum fiman hadait. Dia tak baca Allahumma hdini fiman hadait. Dia baca Allahumma fiman hadait. Tertinggal. Mana-mana perkataan dalam rangkaian doa kunut dan doa kunut adalah sunat itu maksudnya. Yang kedua, contoh melakukan perbuatan fi'li dengan sangkaan menambahnya. Contoh, seorang solat ragu apakah dia meninggalkan rukuk dan sujud. Dalam keadaan seperti ini, dia wajib melakukan rukuk dan sujud. Kalau dia tinggal, batal. Itu maksudnya melakukan rukun fi'li dengan sangkaan menambahnya. Jadi lagu mana? Maka hendaklah dia lakukan yang tertinggal ataupun yang kurang. Dalam mazhab kita dan mazhab lain juga. Kalau rakaat contohnya, kita ada orang rakaat 3 ke 4 lahak, ambillah pilihan yang paling kurang 3, kemudian sujud sahwi nanti sebelum salam. Baik, fasal ke-38 sunat ab'ad. Ni. Faslun, apa maksud ab'ad? Ab'ad ini berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun tu sebahagian, seolah-olah. Ia sebahagian daripada fardu, seolah-olah. Boleh nak? Faslun. Ba'adus salati sab'atun. Sunat ab'ad. Dalam solat ada 7 perkara. At-tashahudul awal. Tahiyat akhir. Ataupun tashahud akhir. Apa beza dua ni? Beza dari segi perkataan saja. Benda sama je. Tashahud, sebab kita ashhadu alla. Perkataan ashhadu tu tashahud. Tahiyat, at-tahiyyatul. Sama je ya. Wa qu'uduhu, duduk untuk tahiyat awal. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca salawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Wassalatu ala al-ali fit tashahudil akhir. Membaca salawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Wal qunut, membaca doa qunut. Wa qiyamuhu, berdiri ketika membaca doa qunut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca salawat dan salam ke atas Nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga baginda serta sahabat baginda dalam doa qunut. Lupa baca. Tuan-tuan yang ada kesempatan pergi umrah ya, haji, umrah, sembahyang di Makkah, Madinah, janganlah tinggal kunut. Sebab mazhab kita kan sunat, bila sunat dapat pahala. Takut
Panjang sangat lah Ustaz, tak dan baca hak pendek. Baca hak pendek, angkat tangan. Allahumma ghafirli ya ghafur. Ya Allah, ampunkan dosaku, wahai yang mengampunkan dosa. Wa sallallahu, tu jangan lupa tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu pun kena pandai pasang. Bila kita nak baca wasallam, bila baca wasallim. Nah, ada kesempatan nanti kita tunjuk. Nah, tak berani sangat banyak sangat janji ni takut lupa. Mudah-mudahan ingat. Sunat ab'ad dalam solat ada 7 perkara. Ab'ad berasal dari perkataan ba'dun, sebahagian. Sunat-sunat ab'ad kuat dia seolah-olah sebahagian daripada rukun dalam solat. Tapi ya sunat kalau rukun tinggal batal. Tuntutan melakukannya agak berat. Maksudnya bersungguh-sungguh. Oleh itu jika ia ditinggalkan sunat dilakukan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kalau terlupa sujud sahwi, Allah, dah lah tadi lupa. Lupa juga sujud sahwi pun. Apa nak buat macam mana? Nah. Allahumma hdina fi man hadait. Ini kita cerita bab kunut sikit ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait atau wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Terus sambung. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Terus sambung. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sambung. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang biru tu ada makna lah tu. Bila depan tu fi'il madhi wa salla, maka belakang jadi wa sallam. Walaupun dia fi'il madhi, kita terjemah semoga Allah. Ini namanya jumlah doaiyah. Khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Jumlah doaiyah, ayat doa. Khabariyah lafzan. Dari segi lafaz dia mengkhabarkan satu-satu wa salla dan salla telah bersalawat, maksud telah memberi rahmat Allah. Dia bagi makna satu-satu tapi insya'iyah maknan. Makna dia insya biar dia jadi. Maksudnya ya Allah biar jadilah rahmat dan kurniakanlah kesejahteraan. Itu maksudnya insya'iyah maknan. Ini apa elok? Sebab banyak uh, kalimah-kalimah kalau disalah faham jadi salah pemahaman. Contoh lagu ni kalam orang sufi contoh ya. Kadang-kadang orang sufi dia terkeluar syatahat. Siapa yang tengok saya maka Allah akan ringankan, Allah akan selamatkan badannya daripada dimakan api. Ini pernah disebut oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri Al-Bahar. Bila kita cermati, kita tengok Zahid dulu. Tengok Zahid saja, macam pelik seolah-olah dia pula yang punya kuasa. Tak bakar orang, tak kena api dan sebagainya. Itu kan miliknya Allah. Itu zahirnya. Tapi bila kita amati, sebenarnya ni jumlah doaiyah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Wala ya Allah, siapa yang tengok saya, mudah-mudahan engkau selamatkan dirinya daripada api neraka. Itu yang hak ni maaf kalau kita tak tahu yang kata ilmu ma'ani ni jumlah doaiyah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Maaf ya, mudah nak menyalahkan orang. Lagu tu. Jadi itu sebenarnya walaupun ayat lagu tu zahirnya mengkhabarkan begitulah yang disebutkan, tetapi itu sebenarnya permohonan. Mudah-mudahan Allah. Ya. Hadirin, kita dah sampai pukul 3.50. Kita berehat saat boleh 5 minit saja. Sekejap lagi kita lajak, kita habis sampai pukul 4.30. Supaya jangan mengantuk. Maaf semua, kita berhentilah. Kita sambung lagi 5 minit insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.